Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruzati Asmah binti Isamuddin, pelajar Pendidikan Islam ambilan Jun 2017, ingin membentangkan tajuk kajian saya iaitu Ganjaran Sosial untuk Modifikasi Tingkah Laku Murid Aliran Perdana Sekolah Kebangsaan Padang Hiliran. Kajian ini di bawah seliaan Ustaz Suhaimi bin Ramli. Bagi pernyataan masalah, murid melakukan tingkah laku negatif seperti mengganggu rakan, tidak mendengar arahan guru dan bermain semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Pemerhatian semasa praktikum. Hal ini saya lihat ketika praktikum fasa 1 di SK Padang Hiliran. Yang kedua, masalah tingkah laku mengganggu kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Fadli, Hanafi dan Mokhtar 2016. Latar belakang murid mempengaruhi tingkah laku destruktif dalam bilik darjah. Gayasri dan Jasmi Abdullah 2018. Pengurusan bilik darjah merangkumi tindakan guru untuk mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran dalam bilik darjah. Chong Lan Q 2009. Peneguhan positif dapat mengurangkan dan menghapuskan tingkah laku yang tidak diingini. Zalina Katmana, Hanafi Yasir dan Mukhtar Tahar 2016. Seterusnya, kajian ini mengandungi 4 objektif dan 4 soalan kajian. Bagi objektif yang pertama ialah mengenal pasti tingkah laku negatif murid yang mengganggu PDP dalam bilik darjah. Soalan kajian yang berkaitan ialah apakah tingkah laku negatif yang diklasifikasikan sebagai mengganggu proses PDP dalam bilik darjah. Objektif kedua, mengenal pasti persepsi guru terhadap pengaplikasian ganjaran sosial semasa PDP. Soalan kajiannya ialah, apakah persepsi guru terhadap pengaplikasian ganjaran sosial semasa PDP? Objektif ketiga ialah mengenal pasti keberkesanan ganjaran sosial dalam mengubah suai tingkah laku negatif kepada positif. Soalan kajian yang berkaitan ialah, adakah pengaplikasian ganjaran sosial dapat mengubah tingkah laku negatif kepada positif? Bagi objektif keempat, mengenal pasti tahap pengaplikasian ganjaran sosial di kalangan guru-guru SKPH. Soalan kajiannya ialah, bagaimanakah tahap pengaplikasian ganjaran sosial dalam kalangan guru-guru SKPH? Di sini saya nyatakan kerangka konseptual saya, yang mana bermula dengan ganjaran sosial yang terdiri daripada 3 elemen iaitu pujian, penghargaan dan kata-kata positif. Ganjaran sosial merupakan pemboleh ubah tidak bersandar dalam kajian ini, manakala tingkah laku murid merupakan pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini. Seterusnya, teori yang saya gunakan bagi kajian ini ialah teori pelaziman operan B.F. Skinner. Teori ini adalah berkaitan dengan peneguhan yang mana terdiri daripada 2 iaitu positif dan negatif. Peneguhan positif ialah rangsangan yang akan menyebabkan sesuatu perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Contohnya, apabila rangsangan diberi seperti hadiah, pujian dan nasihat. Peneguhan negatif ialah rangsangan serta-merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Apabila rangsangan diberi seperti teguran. Kedua-dua peneguhan ini akan bawa kepada tindak balas yang akan berlaku hasil daripada rangsangan yang diterima. Peneguhan sama ada positif atau negatif digunakan untuk meneguhkan atau meningkatkan tingkah laku yang diingini. Seterusnya, tinjauan literatur. Bagi dapatan literatur luar negara, ialah yang pertama, pengenalan kepada psikologi daripada Atkinson dan Helgert 1990. Yang kedua, implementasi ganjaran dan hukuman dalam proses pembelajaran Nur Misdara Mayani 2017. Yang ketiga, intervensi berasaskan sekolah untuk mengurangkan tingkah laku bermasalah Valdebenito et al. 2018. Bagi tinjauan literatur dalam negara, dapatannya terdapat 3. Yang pertama, penggunaan peneguhan positif, ujian dan token ekonomi untuk modifikasi tingkah laku murid pendidikan khas slow learner Zalina Katmana et al. 2017. Yang kedua, modifikasi tingkah laku murid menggunakan time out dan kata pujian Nur Nakibah Nora dan Hanafi Yasir 2016. Yang ketiga, hukuman dan kata pujian mengatasi masalah disiplin Rahayu Rahim, Hanafi Yasir dan Mukhtar Tahar 2016. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk tinjauan.
Bagi pengumpulan data, soal selidik telah diedarkan secara atas talian menggunakan Google Form. Lokasi dan sampel kajian. Lokasi bagi kajian ini ialah tertumpu pada SK Padang Hiliran sahaja. Bagi sampel kajian pula, seramai 56 orang guru SK Padang Hiliran merupakan sampel bagi kajian ini. Beralih kepada persampelan. Teknik persampelan rawak mudah digunakan dalam kajian ini dengan populasi seramai 65 orang, manakala sampelnya adalah seramai 56 orang. Jumlah sampel yang dipilih adalah berdasarkan jadual Krejci dan Morgan 1970. Bagi instrumen kajian, telah saya nyatakan di awal tadi, instrumen yang digunakan adalah soal selidik. Instrumen ini merupakan adaptasi daripada kajian Nur Aini Ahmad dan Hafizah Abu Hanifah 2015. Soal selidik ini juga telah dimodifikasikan dan telah mendapat kesahan 3 orang pakar daripada Jabatan Bahasa Melayu, Jabatan Ilmu Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Tujuan modifikasi dilakukan adalah untuk menyesuaikan soal selidik yang diadaptasi dengan responden kajian yang dibuat. Seterusnya, dapatan kajian rintis. Bagi kajian ini, interpretasi skor alpha, Cornbach, Bond dan Fogg 2007 digunakan. Terdapat 5 tahap. Bagi tahap yang paling tinggi, iaitu skor sebanyak 0.9 hingga 1.0, kebolehpercayaan bagi item ini adalah sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi. Tahap kedua, 0.7 sehingga 0.8, kebolehpercayaannya adalah baik dan boleh diterima. Manakala 0.6 sehingga 0.7, kebolehpercayaannya boleh diterima. Manakala skor kurang daripada 0.6, item tersebut perlu dibaiki. Manakala yang kurang daripada 0.5, kebolehpercayaan item ini adalah sangat rendah, yang mana item tersebut perlu digugurkan. Bagi kajian ini, dapatan menunjukkan nilai kebolehpercayaan keseluruhan instrumen kajian adalah 0.94, yang mana merujuk kepada skor yang paling tinggi dengan kebolehpercayaan sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi. Seterusnya, instrumen kajian. Soal selidik yang diadaptasi dan modifikasi ini mengandungi 5 bahagian. Yang bahagian pertama, bahagian A, iaitu demografi, mengandungi 3 item. Bahagian B, pemahaman, mengandungi 5 item. Bahagian C, persepsi, mengandungi 7 item. Bahagian D, keberkesanan, mengandungi 6 item. Manakala bahagian E, tahap pengamalan, mengandungi 6 item. Seterusnya, taburan demografi. Bagi taburan demografi, terdapat 3 soalan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Jantina, terdapat 2 faktor iaitu lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, kekerapannya adalah sebanyak 14 dengan peratusan sebanyak 22.6. Manakala perempuan, kekerapannya adalah 48 dengan peratusan sebanyak 77.4. Bagi peringkat umur, terdapat 4 peringkat umur iaitu bawah 25, 26 hingga 30 tahun, 31 hingga 35 tahun dan 36 tahun ke atas. Bagi umur bawah 25 tahun, kekerapannya adalah kosong. Bagi umur 26 hingga 30 tahun, kekerapannya adalah sebanyak 2 dengan peratusan sebanyak 3.2. Bagi umur 31 hingga 35 tahun, kekerapannya adalah 4 dengan peratusan sebanyak 6.5. Manakala bagi umur 36 tahun ke atas dengan kekerapan yang paling tinggi iaitu 56, peratusannya sebanyak 90.3. Seterusnya, bagi pengalaman mengajar, terdapat 4 faktor yang dinyatakan iaitu kurang dari 2 tahun, 2 hingga 4, 5 hingga 7 dan lebih 7 tahun. Bagi kurang dari pengalaman mengajar kurang dari 2 tahun, kekerapannya adalah 1 dengan peratusan sebanyak 1.6. Bagi pengalaman mengajar 2 hingga 4 tahun, kekerapannya adalah 1 dan dengan peratusan sebanyak 1.6. Bagi faktor pengalaman mengajar 5 hingga 7 tahun, kekerapannya adalah 5 dengan peratusan sebanyak 8.1. Manakala lebih 7 tahun, kekerapannya adalah yang paling tinggi iaitu 55 dengan peratusan sebanyak 88.7. Seterusnya, beralih kepada dapatan kajian. Kajian ini menggunakan interpretasi skor min formula Nunnally 1978. Terdapat 4 tahap yang dinyatakan. Tahap yang pertama iaitu tahap yang paling rendah sekali dengan skor min sebanyak 1.00 sehingga 2.00.
Manakala bagi tahap sederhana rendah, skor minnya adalah 2.01 sehingga 3.00. Bagi interpretasi skor min sederhana tinggi, skor minnya adalah 3.01 sehingga 4.00. Bagi interpretasi skor min tinggi, skor minnya ialah 4.01 sehingga 5.00. Okey, seterusnya saya akan melaporkan dapatan bagi soalan kajian yang pertama, iaitu apakah tingkah laku negatif yang diklasifikasikan sebagai mengganggu proses PDP dalam bilik darjah. Okey, bagi soalan ini, item yang mendapat skor min paling tinggi ialah tidak mendengar arahan guru diklasifikasikan sebagai tingkah laku negatif dengan skor min sebanyak 4.89, yang mana interpretasinya berada pada tahap yang tinggi. Okay, jumlah keseluruhannya adalah 4.69 dengan sisihan piawai sebanyak 0.41 dan berada pada tahap yang tinggi. Okay, secara kesimpulannya, dapatan keseluruhannya membuktikan bahawa tingkah laku negatif yang diklasifikasikan sebagai mengganggu proses PDP ialah mengganggu rakan, membuat bising dan tidak mendengar arahan guru. Seterusnya, bagi soalan kedua, apakah persepsi guru terhadap pengaplikasian ganjaran sosial semasa PDP? Bagi menjawab soalan kajian yang kedua, item yang mendapat skor paling tinggi ialah pujian dapat menggalakkan tingkah laku positif murid dengan min sebanyak 4.73, sisihan piawai 0.52. Tahap interpretasi minnya adalah berada pada tahap yang tinggi. Keseluruhan kajian, skor min yang diperoleh ialah 4.67 dengan sisihan piawai sebanyak 0.47 dan tahapnya adalah tahap tinggi. Kesimpulan, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa majoriti guru-guru bersetuju dengan penggunaan ganjaran sosial seperti pujian, penghargaan dan kata-kata positif dalam menggalakkan tingkah laku positif dalam bilik darjah. Soalan ketiga, adakah pengaplikasian ganjaran sosial dapat mengubah tingkah laku negatif kepada positif? Bagi soalan ini, item yang memperoleh skor min tertinggi ialah murid lebih bersemangat setelah pengaplikasian ganjaran sosial dengan skor min sebanyak 4.81 dan tahapnya adalah tahap yang tinggi. Secara keseluruhan, skor min yang diperoleh ialah 4.47 yang mana menunjukkan berada pada tahap yang tinggi dengan sisihan piawai sebanyak 0.46. Kesimpulannya, dapat dinyatakan bahawa pengaplikasian ganjaran sosial dapat membantu guru mengurangkan sikap negatif murid seperti mengganggu rakan, membuat bising dan tidak mendengar arahan guru. Okey, bagi soalan yang keempat, bagaimanakah tahap pengaplikasian ganjaran sosial dalam kalangan guru-guru SKPH? Bagi soalan keempat, item yang mendapat skor paling tinggi ialah saya sering mengucapkan terima kasih kepada murid apabila mereka membantu saya dengan skor min sebanyak 4.81 dan berada pada tahap yang tinggi. Bagi keseluruhan kajian, jumlah skor min yang diperoleh ialah 4.6 yang menunjukkan interpretasi tahap yang tinggi. Okay, dengan sisihan piawai sebanyak 0.49. Kesimpulan, hasil dapatan ini menunjukkan bahawa semua guru di SKPH sentiasa mengaplikasikan ganjaran sosial semasa PDP demi membentuk tingkah laku positif murid. Oleh itu, guru perlulah sentiasa mengaplikasikan ganjaran sosial secara tetap dan berkala agar peneguhan ini dapat memberi kesan kepada murid. Bagi implikasi, terdapat 3 pihak yang saya nyatakan yang mana kajian ini akan memberikan implikasi terhadap murid, iaitu murid menjadi lebih disiplin dalam bilik darjah. Yang kedua, murid lebih bersemangat untuk belajar. Implikasi kajian ini terhadap guru pula, yang pertama, membantu guru mengurangkan tingkah laku negatif dengan mengamalkan konsep ganjaran sosial dalam PDP. Okay, yang kedua, melancarkan proses PDP dalam bilik darjah. Bagi implikasi terhadap pihak sekolah, kajian ini akan membantu pihak sekolah dalam menggalakkan guru-guru mengaplikasikan ganjaran sosial dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, pihak sekolah juga dapat memastikan penggunaan ganjaran sosial berada pada tahap yang maksimum. Cadangan kajian lanjutan. Kajian saya hanya tertumpu kepada SK pada giliran saja. Ini menunjukkan populasi kajian saya adalah tidak menyeluruh. Oleh itu, bagi kajian lanjutan, saya cadangkan untuk meluaskan skop dan batasan kajian. Seterusnya, saya juga mencadangkan untuk mempelbagaikan penggunaan instrumen seperti menggunakan kaedah temu bual. Okay.
Okey, yang terakhir saya nyatakan rujukan yang saya rujuk sepanjang kajian dibuat. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.